Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pagi ini. Jadi pagi ini kita akan terus belajar tentang subtopik baru iaitu tentang arus elektrik dan juga beza keupayaan. Okey, apakah dimasukkan sebagai arus elektrik? Arus elektrik ini sebenarnya adalah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Sebenarnya di sini kalau awak perhatikan di sini, kalau pengaliran cas ini sebenarnya merujuk kepada apa? Cas ini sebenarnya merujuk kepada elektron. Ni, yang negatif ini sebenarnya adalah elektron. Jadi sebenarnya kalau awak tengok ini, kalau kadar ini dalam formula adalah per masa. Per masa ini adalah kadar. Jadi sebenarnya dalam suatu masa itu berapa banyak elektron itu mengalir. Jadi cas ini merujuk kepada elektron. Jadi sebenarnya ini I ini simbol untuk arus. Okay. I ini adalah simbol untuk arus di mana unitnya adalah ampere. Q ini adalah simbol untuk jumlah cas. Okay. Jadi jumlah cas ini unitnya adalah C iaitu coulomb. T itu time. Masa unitnya adalah second ataupun saat. Jadi arus itu ialah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Konduktor itu apa? Konduktor itu adalah satu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, iaitu konduktor. Okey, kita tengok latihan supaya kita nampak. Cas 500 coulomb mengalir dalam suatu konduktor dalam 20 saat kira arus. Jadi benda pertama kat sini ialah awak mesti keluarkan kuantiti fizik itu. Jadi kat sini kuantiti fizik itu apa? Kuantiti fizik itu sebenarnya adalah, okey, awak tahu 500 coulomb C. Awak tahu C ini sebenarnya merujuk kepada cas iaitu Q. Keluarkan kuantiti fizik. 20 saat ini time. Jadi guna formula I sama dengan Q per dengan T. Just guna formula saja. Okey, okey awak tak nampak. Jadi kat sini Q berapa? Jadi Q kat sini adalah 500 time 20. Jadi awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 25. Unitnya apa? Ini adalah arus ataupun current, maka unitnya adalah ampere. Itu A. Dapat. Jadi I Q per T. Awak kena hafal formula ini. Okey, boleh? Jadi kita tengok soalan nombor 2 pun sama juga. Soalan nombor 2. Padam balik. Cas mengalir dalam suatu konduktor dalam 10 saat menghasilkan arus 5.5 ampere. Hitung jumlah cas. Jadi keluarkan kuantiti fizik. 10 saat. Ini apa? Ini time. Okey, menghasilkan arus 5.5 ampere. Jadi ini adalah I. Awak tengok unit pun awak dah tahu. Itu I, arus. Jumlah cas. Jadi sekarang ni cas ni merujuk kepada Q. Dia nak Q. Jadi gunalah formula I sama dengan Q per dengan T. Kita nak Q ni. Okey, kita nak Q. Jadi kita Q tu kita jadi kepala dia. Kita bagi tajuk dia. Tajuk persamaan Q sama dengan IT. Jadi I berapa? I 5.5 time 10 akan dapat 55. Okey, unit apa? Untuk cas, jumlah cas unitnya C iaitu coulomb. Mesti dalam fizik mesti awak letak unit. Itulah pentingnya unit dalam fizik. Okey, sebab dia merupakan kuantiti fizik. Kuantiti fizik itu apa? Kuantiti yang boleh diukur. Itu maksudnya adalah kuantiti fizik. Okey, habis tentang arus. Sekarang kita tengok beza keupayaan, okey, ataupun potential difference. Okey, potential difference ini sebenarnya apa? Iaitu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas dari di antara dua titik. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey, katakan kat sini satu budak, kat sini katakanlah titik A dengan titik B. Kita buat titik. Jadi kat sini, budak ini mesti melakukan kerja untuk menggerakkan satu coulomb of charge ni untuk dia bergerak daripada titik A ke titik B. Itu maksud beza keupayaan. Iaitu berapa banyak kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb of charge ni daripada titik A ke titik B. Itu masuk beza keupayaan. Jadi kalau sini beza keupayaan ada dua formula. Okey, yang pertama kalau awak tengok V
V itu adalah voltage ataupun potential difference ataupun beza keupayaan. Work, W itu itulah work. Okay, unitnya adalah joule. E itu adalah energy. Energy itu kerja lah. Unitnya joule. So Q itu sama. Iaitu jumlah charge yang mengalir. Iaitu kalau awak tengok charge lah. Jadi awak bermain dengan simbol sekarang ni. Jadi berhati-hati ya. Tapi simbol dalam bahasa Inggeris voltage, work, charge, energy. So ada dua formula yang melibatkan beza keupayaan. Jadi kalau kita tengok soalan, nanti kita nampak kita nak guna yang mana satu formula-formula ini. Bergantung kepada kuantiti fizik yang diberi dalam soalan. Supaya awak nampak. Okey, kita tengok kat sini. Okey. 500 joule tenaga. Ini E lah. Awak keluarkan. Awak tahu lah, ni joule ni keluar E. Mesti energy di Inggeris. Diperlukan untuk menggerakkan 40 coulomb. Ini Q. Okey. Dalam masa 1 saat. Ini time. Time. So, beza keupayaan. Jadi kat sini beza keupayaan hanya ada dua saja yang awak boleh guna. Okay, kan? Jadi kat sini benda yang kita bagi adalah kita pakai V. Pakai formula yang mana? V sama dengan E per dengan Q. Sebab benda ni kita sudah ada dalam maklumat soalan itu. Jangan pakai work. Sebab work tak ada kat sini, kita pakai energy. Jadi E berapa? E adalah 500. 40. Q adalah 40. Jadi awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 12.5. Okey, voltage, beza keupayaan. Unitnya apa? Volt. Volt. V-O-L-T. Volt. Jadi awak pakai volt. Jadi awak dapat jawapannya adalah 12.5. Sukar ke fizik? Belum lagi. Sekarang ni baru pengenalan. Okey, baru pengenalan. Jadi awak berhati-hati ya. Jadi sekarang ni awak ada satu kemahiran macam mana nak guna formula itu. Okey, boleh Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni macam mana? Okay, baca dulu. Okey. Berkualan kuasa 30 volt digunakan untuk menggerakkan 50 coulomb charge. Kira jumlah tenaga, jumlah kerja yang dilakukan. Okey, keluarkan kuantiti fizik. 30 volt, ini adalah V. Okey, 50 coulomb of charge ini adalah Q. Kira tenaga. Jadi tenaga ini work. Buat tanda soal. Masuk kat sini, dia nak nilai work, kerja. Jadi gunalah formula V sama dengan W per dengan Q. Jadi work berapa? Tapi kita nak work kan. Jadi kita nak work. Jadi kita buat macam ni. Jadi kita buat work ni sebagai tajuk dia. So work sama dengan VQ. Kita buat benda tu sebagai tajuk. Apa yang kita nak kat situ, itulah sebagai tajuknya. Jadi voltage berapa? Voltage ni beza keupayaan lah. Ataupun potential difference. 30. Q 50. Okey, jadi dia akan dapat berapa unitnya? 150. Okey, work unit apa? Work unitnya sama dengan energy, iaitu joule. Dapatlah 150 joule. Okey, boleh? Boleh tak Komen sikit, boleh ke tak boleh? Baru beza keupayaan dengan arus. Okey, komen dengan yang lain, komen. Okey. Boleh ke tak boleh? Okey, bagus. Yang komen tu bagus. Baru cikgu boleh tahu sebelum cikgu pergi terusnya. Okey, ingat ini bab ni kalau kena fokus dalam betul-betul dalam kelas Okey, bagus. Kita tengok next berikutnya. 1500 joule. 1500 joule. Okey, bagus. 1500 joule. Okey, bagus. Okey. Kita tengok hukum Ohms. Okey, sekarang ni kita akan tengok tentang hukum Ohms. Hukum Ohm. Apa itu dimaksudkan dengan hukum Ohm? Hukum Ohm ini ialah beza keupayaan mengalir melalui konduktor adalah berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan arus elektrik apabila suhu dan beza fizikal sifat lain adalah tetap. Contohnya kat sini. Okey.
Ini sekarang ni voltmeter. Voltmeter ini apa? Voltmeter ini adalah satu alat untuk ukur beza keupayaan. Satu alat nak ukur beza keupayaan ataupun potential difference. Jadi dia kata kat sini, nilai V ini akan bertambah apabila nilai arus dekat sini, I ini arus bertambah. Maksudnya V akan bertambah apabila nilai I ini bertambah dengan syarat pertama, suhu perintang ini kena tetap. Kedua, mungkin dari segi dia punya sifat. Contohnya kalau sifat dia mungkin sifat contohnya apa? Diameter. Maksudnya diameter perintang tu kena tetap, tak boleh ubah. Barulah awak akan dapat V bertambah dan I bertambah. Ini merupakan hukum Ohm. Jadi kalau awak buat graf, maka apabila dia bermula daripada titik asalan, titik origin, dia adalah directly proportional. Iaitu berkadar terus. Di mana yang ini apa ni? Ini adalah segitiga. Segitiga ini apa? Segitiga ini adalah gradient. M. M ni simbol untuk gradient. Kecerunan. Mewakili resistance. Iaitu mewakili rintangan. Jadi kat sini, bila awak buat V per I, dia punya nilai kecerunan dia tu sebenarnya mewakili kerintangan. Jadi kat sini awak dapat formula V sama dengan IR. V ini apa? V ini adalah beza keupayaan. I ini adalah arus. R ini adalah nilai rintangan. Jadi awak dapat V sama dengan IR. Okey, jadi kita akan tengok nanti bagaimana kita nak menggunakan hukum Ohms ni. Hukum Ohm formulanya adalah V sama dengan IR. Okey. Jadi untuk seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik yang baru iaitu tentang rintangan. Apa itu rintangan? Rintangan ni bahasa mudahnya adalah halangan. Jadi arus nak mengalir, dia blok. Jadi kalau banyak rintangan tu tinggi, jadi arus itu akan semakin berkurang. Itu masuk rintangan. Kalau arus rendah, rintangan rendah, maksudnya dia buka pintu. Buka pintu, arus boleh mengalir. Arus tu sebenarnya elektron dah mengalir. Tentunya kalau rintangan tu tinggi, dia tutup pintu, tapi arus tak boleh mengalir. Ataupun arus tu boleh mengalir, macam tu saja. Itu bahasa mudah, ada analogi dia nak faham. Okay. Kalau awak tengok kat sini, rintangan mala ini, yang pertama adalah dia terbahagi kepada dua. Rintangan mala ini hanya konduktor yang mematuhi hukum Ohm saja. Mematuhi hukum Ohm apa maksudnya? Mematuhi hukum Ohm maksudnya nanti kita akan tengok. Kalau I meningkat, V meningkat. Itu maksudnya mematuhi hukum Ohm. Contohnya dawai konstanten. Tahu dawai konstanten? Dawai konstanten ni macam dawai biasa. Tapi dia berwarna silver. Dia warna perak tu. So itu adalah dawai konstanten. Okey, rintangan berubah-ubah ini adalah konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm. Contohnya menthol filament. Menthol filament tu yang macam ni, macam tu, itu menthol filament. Kat sini, okey, kita akan tengok beza keupayaan yang pertama. Okey, kita tengok beza ya. Okey, tengok kat sini. Ini adalah contoh beza antara konduktor Ohm dengan konduktor bukan Ohm. Okey, pertama kita tengok graf dia. Graf V melawan dengan I. Okay, apabila dia mematuhi hukum Ohm, maka dia mesti bermula daripada titik asalan dan dia mesti bergaris lurus. Di mana kalau awak buat segitiga dekat sini, okay, ini dia punya M dia, contohlah R1, gradient dia mewakili rintangan. R1, kalau sini dia punya R2, kita dapati bahawa nilai rintangan 1 sama dengan rintangan nombor 2. Ini kalau contohnya dawai konstanten tadi. R1 sama dengan R2. Kalau untuk menthol filament kat sini, ni menthol filament ni, dia adalah konduktor bukan Ohm. Dipati kalau awak buat graf, dia akan buat graf macam ni. Dia akan naik ke atas macam tu. Dipati bahawa kalau kita cari dia punya nilai kecerunan dia kat sini, okay, ini R1, awak akan dapat R1 kat sini. Kemudian awak buat lagi satu segitiga kat sini, awak cari itu R2 kat sini. Awak akan dapati bahawa nilai R2 lebih besar daripada nilai R1. Menunjukkan bahawa rintangannya semakin bertambah. Sepatutnya rintangan tak boleh bertambah. Ini adalah untuk konduktor bukan Ohm. Jadi daripada sini awak akan dapat hubungannya yang pertama adalah V
adalah berkadar terus dengan I, V bertambah dengan I. Ni tak boleh sebut. Yang ni tak boleh sebut berkadar terus ya, sebab V kena bertambah dengan I. Kemudian kadar pertambahan voltan ini sebab apa malar? Malar ni maksudnya kat sini, kalau awak tengok ya, contohnya kat sini. Contohnya kat sini. Catatkan sini contoh ya, cuba buat. Contohnya kat sini. Contohnya kat sini cikgu buat 4, 8, 12. Nampak? Dia naik itu sama saja. Kat sini mungkin jadi 4, 9, mungkin jadi 13. Contoh. Dia punya kadar tu meningkat. Pertambahan tu. Okey. Kemudian, resistannya malar. Awak tahu sebab resistan ini, rintangan ini sebenarnya ialah bergantung kepada kecerunan graf. Cikgu dah tunjuk tadi bahawa nilai kecerunannya adalah tetap untuk konduktor apa? Konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Konduktor Ohm. Okey, boleh? Jadi kat sini, okey. Sekarang ini awak kena tengok susunan litar ni terbahagi kepada dua. Okey, satu adalah litar bersiri. Awak tengok sini. Ini dah litar bersiri. Kalau berlitar bersiri, awak tengok kat sini. Awak tengok dia punya, macam mana nak tahu dia punya litar bersiri ataupun selari? Okey, awak tengok nilai perintang kat sini. Nampak ni? Perintang ni, hujung-hujung ni disambung. Hujung, katakan ini mula, ini hujung. Jadi hujung dengan mula ni disambung. Nampak? Mula dengan hujung tu dia bersambung. Jadi awak tengok dia bersambung macam tu menunjukkan bahawa dia adalah litar bersiri. Awak dah belajar kan? Dalam litar bersiri, okay, nilai V-nya kita kena tambah. Jadi nilai V ni voltage. Contohnya kat sini, katakan kat sini 9 volt. Contoh ya. Jadi kat sini dia akan jadi 3 volt, 3 volt, 3 volt. Jadi bila awak tambah 3 volt, 3 volt, 3 volt tu, dia akan dapat nilai perintang yang sama. Okey. Ubah sini supaya awak nampak sikit. Okey. 3 volt, 3 volt, 3 volt. Nampak kat situ. Okey. Kemudian arus ni dia sama. Contohnya kat sini 5 ampere. Jadi 5 ampere. Jadi A ni simbol untuk ammeter. Ammeter ni satu alat nak ukur alat. Nak ukur apa? Nak ukur arus. Jadi kat sini dia akan dapat 5, 5, 5. Itu maksudnya. Arus adalah sama. Okey. Kemudian ini nanti cikgu akan tunjuk. Ini sebenarnya R ini adalah untuk rintangan berkesan. Rintangan berkesan. Nanti cikgu akan ajar awak apa maksud rintangan berkesan. Okey, awak tengok dahulu. Nanti cikgu akan ajar awak. Okey, boleh Okey, kita tengok soalan. Supaya awak nampak. Okey. Perhatikan rajah di atas. Nilai bacaan untuk ammeter ialah 1.5. Jadi kat sini bacaannya adalah, kalau awak tengok kat sini, ini adalah bacaannya adalah 1.5. Jadi 1.5. Okey. Bacaan voltmeter V adalah 9 volt. Kat sini adalah 9. Okey. Semua perintah mempunyai rintangan yang sama 2 ohm. Jadi kat sini awak tengok kat sini adalah semua 2 ohm. Sini 2 ohm, sini semua 2 ohm. Semua berintangan yang sama. Okey, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Okey. Jadi soalannya, nyatakan nilai A1. Jadi awak tahu, kalau untuk litar apa? Litar bersiri, nilai arusnya semua sama. Jadi kalau sini 1.5, jadi kat sini semua 1.5. Kat sini pun 1.5. Dekat sini 1.5. Jadi nilai A1-nya adalah 1.5 apa? Unitnya? Ampere. Okey. Boleh? Okey. A2. A2 pun sama sebab cikgu dah ajar awak. Kalau untuk litar bersiri, nilai arus semua adalah sama. Jadi A2 pun 1.5. Okey. A3
pun 1.5. Okey. Sekarang kita nak tengok nilai V. V itu macam mana? Okey. Awak dah pasti bahawa awak kena tengok yang ni. Kena tengok yang ni. V ni dia kena bahagi-bahagi. Disebabkan kat sini 9. Jadi kat sini 9 volt. Jadi sebab perintah ni perintah yang sama. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Perintah yang sama. Jadi 9 tu 9 volt kena bahagi dengan 3. Jadi awak akan dapat 3 volt. Jadi kat sini 3 volt, 3 volt, 3 volt. Jadi 3 tambah 3 tambah 3, 9 volt. Jadi kat sini V1-nya adalah, jawapannya adalah 3 volt. Boleh? V2 pun sama, 3 volt. Sebab perintah yang jenis sama, pun 3 volt. Jadi V3 pun sama, 3 volt. Okey. Sekarang, apa itu masuk rintangan berkesan? G ni. Mari cikgu ajar awak. Apa itu rintangan berkesan? Okey. Kalau awak perhati cikgu padam Okey. Dekat sini ada 3 nilai perintang. Jadi kat sini awak tengok cikgu lukis 1, 2, 3. Okey, kita buat macam ni. Jadi kat sini R1, R2, R3. Sekarang ni kita nak jadi pada 3 ni, kita nak jadi 1 saja. Okey, jadi nilai 1 ini daripada 3 ni kita nak jadi 1, jadi R dekat sini dipanggil sebagai rintangan berkesan. Dekat situ dikenali sebagai rintangan berkesan. Jadi 1 saja. Kalau untuk lita bersiri nak dapat rintangan berkesan iaitu R ni simbol untuk rintangan berkesan adalah just tambah saja R1 tambah R2 tambah dengan R3. Kena hafal ni. Ini untuk nilai rintangan berkesan. Jadi kat sini, okey, jadi kat sini macam mana dapat rintangan berkesannya? Awak tambah sajalah. Kan cikgu dah ajar kat sini. Jadi kat sini just tambah R dia akan tambah. Jadi tambah berapa? 2 ohm tambah 2 ohm tambah dengan 2 ohm. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm akan dapat 6 ohm. Jadi kat sini kita boleh daripada 3 perintang itu kita boleh wakilkan jadi menjadi 1 saja. Itu dipanggil sebagai rintangan berkesan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai effective resistance. Boleh? Okey, ini kita baru tengok lita bersiri Belum tengok lita selari lagi Okey. Jadi awak dah nampak kita dah climb sekarang So tak apa, pelan-pelan Pelan-pelan kita akan baca pelan-pelan. Okey kita akan tengok kat sini. Okey, kita tengok contoh 2 supaya awak nampak lagi. Okey, cikgu pun supaya kita nampak kat sini. Okey, kita tengok contoh kedua. Boleh Boleh cikgu continue? Komen sikit boleh ke tak boleh ni? Awak kan hebat. Boleh Okey. Kita baru tengok lita bersiri tau. Okey, boleh Okey, boleh. Okey, bagus. Yang komen tu bagus. Cikgu nak tengok respon awak boleh ke tak boleh Okey, bagus. Perhatikan raja lita di bawah. Okey, bagus. Okey, yang komen terima kasih. Diberi nilai untuk bacaan ammeter ialah 2 ampere. Kat sini adalah 2 ampere. Kita dah tahu ini simbol untuk ammeter Ini simbol untuk ammeter. Awak tahu A tu simbol untuk ammeter. Alat untuk ukur arus. Ammeter. A ni adalah ammeter. Ammeter ni nak ukur arus. Kena tahu I. V ini adalah voltage. Ataupun bukan voltage, voltmeter. Voltmeter ni nak ukur voltage V. Ataupun beza keupayaan. V. Kemudian R tu simbol untuk rintangan R tu adalah simbol untuk rintangan. Dia sebenarnya R tu adalah sebenarnya resistan. Resistan ni sebenarnya adalah perintang. Ataupun resistor. Okey, jadi simbol ni awak kena tahu.
Tiga simbol ni awak kena tahu. V, A, R. Okey. Jadi kat sini, cukup padam. Jadi kat sini, dia kata kat sini 2 ampere. Kat sini 2 ampere. Jadi kalau awak tahu ini adalah litar bersiri, jadi semua sama. Jadi sini 2, sini 2, sini pun 2. Jadi arus A1 jawapannya adalah 2 ampere sebab nilai arusnya adalah sama. Okey, beza keupayaan. Macam mana dia dapat beza keupayaan? Beza keupayaan ni yang mana? Yang B ni sebenarnya kat sini, V ni. Jadi kat sini awak kena tambah. Ni, tambah 3 volt, tambah 5 volt. Jadi awak akan dapat 2 tambah 3 tambah dengan 5. Benda ni cikgu dah ajar tadi. Jadi awak sini awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 10. Sebab benda ni dia tambah. Kalau untuk beza keupayaan di atas tu awak kena tambah. Okey, boleh eh? Rintangan R1. Dekat sini. Jadi kat sini dia nak soalan ni. Jadi awak buat segitiga, awak buat macam ni. Cikgu buat garisan supaya nampak. 1 1 1 1. Okey. Kita nampak kat sini. Okey, jadi nak dapatkan nilai yang C ni, kena pakai formula V sama dengan IR. Jadi kat sini, jadi V kat sini 2. Okey, I tu berapa? I tu dengan nilai tadi berapa? 2 kan? Okey, R ni R1 lah sebab kita buat yang bahagian tu saja. Kita buat bahagian kecil tu. Jadi R1, kita nak cari nilai R1. Jadi kat sini adalah R1. Jadi R1 akan dapat berapa nilainya? Akan dapat 1 ohm. Okey, boleh nampak? Kita pakai formula hukum ohm. Jadi dapatlah R1 adalah 1 ohm. Nanti tengok YouTube balik cikgu Cikgu upload, tengok baik-baik. Okey. Nak cari R2 pula. Okey, kita nak cari R2. Inilah R2 ni. Pun sama, guna formula V sama dengan IR. Ini formula hukum ohm. Kat sini kita letak nombor 2 lah. Sebab kita buat yang nombor 2 tu, R2. Jadi V kat sini berapa? V ni kat sini kita pakai yang 3 ni. Okey, jadi 3 I2. I2 ni sebab kena tengok yang ni. Dia sama. 2. Kemudian cari R2. Kita nak R2 kan. Jadi R2 akan dapat berapa? R2 akan dapat 3 bahagi 2. 1.5. 1.5. Unitnya apa? Unitnya adalah ohm. Sebab ini adalah perintang. Ohm tu nilai untuk perintang. Resistor. Okey, boleh? Okey, kita tengok R3 pula. Padang balik kecil sangat. Okey, R3 ni yang ni. Okey, pun sama. Pun sama. V sama dengan IR. V ni, tapi sini R3 kan. Letak nombor 3. V ni kena pakai yang 5 ni. Kena pakai yang 5. Jadi 5. I berapa? I ni sebab dia sama semua kan. Semua 2 kan. Semua pakai 2. So letak R3. Jadi R3 akan dapat berapa? R3 akan 5 bagi 2. Akan dapat 2.5 ohm. Okey, boleh? Itu nak cari nilai rintangan. Setiap perintang tu dia ada nilai rintangan. Perintang tu adalah satu alat untuk dia ada rintangan dia. Okey, boleh tak ni? Okey, sekarang ni kita nak tengok rintangan berkesan. Rintangan berkesan. Cikgu dah ajar dah kata rintangan berkesan. Dekat sini kalau awak perhatikan dia, kat sini ada 3 nilai perintang. Ada R1, ada R2, ada R3. Kita nak jadi satu je ni. Kita nak jadi data ni. Kita nak R. Ni. R ni dipanggil sebagai rintangan berkesan. Rintangan berkesan ni awak tambah je lah. Sebab dia adalah selari. Aku nak atas sikit. Macam tu. Jadi dia sebabkan dia bersiri. Dia bukan selari. Dia bersiri. Maka R1 tambah R2 tambah dengan R3. Jadi
R tadi awak dapat kan? 1 ohm tambah dengan 1.5 ohm tambah dengan 2.5 ohm. Jadi awak akan dapat 5 ohm. Itulah dia macam mana awak nak kira nilai rintangan berkesan. Okey, boleh? Nampak kan? Kita sudah lebih, nanti awak mungkin first time kan jumpa benda ni. Okey, tapi tak apa. Nanti awak tengok balik YouTube cikgu supaya ini adalah kali pertama awak jumpa. Awak merasa macam pening cikgu, tak apa, pelan-pelan. Okey, tak apa. Jangan risau. InsyaAllah boleh. Boleh Sekarang kita tengok lita selari. Okey. Lita selari ni, ni. Macam mana nak tengok? Ini adalah lita selari. Lita selari ni senang ya. Kalau awak tengok kat sini, awak tengok nilai perintang kat sini. Awak tengok ni. Ni perintang ni, ni perintang Sebab dia mula sambung dengan mula sama dengan mula. Kan perintang dia ada dua macam ni. Dia ada mula dengan hujung. Kalau selari mula, dia sambung mula ataupun hujung sambung dengan hujung, sambung dengan hujung. Ini awak tengok nilai perintang tu awak dah tahu dah. Itu sebenarnya adalah untuk lita selari ataupun parallel dalam bahasa Inggeris. Okey. Untuk parallel ataupun selari, okey, apa yang sama? Voltagenya adalah sama. Contohnya kat sini. Kalau sini 5 volt, sini 5. Okey, tengok atas ni Jadi dekat sini 5. Buat dah boleh Okey, dekat sini 5. Dekat sini 5. Dekat sini 5. Nilai dia terbalik dengan bersiri tu. Tadi yang sama arus kan? Tapi lita selari yang sama adalah beza keupayaan. Voltage tu sama. Okey, arus awak kena tambah. Contohnya kat sini. Okey, katakan arus kat sini contohnya 6 volt. 6 ampere. Okey, 6. Tapi dia sampai sini, dia akan pecah jadi 3. Jadi akan jadi I1. Dia akan jadi I2. Dia akan jadi I3. Arus tu dia dah pecah 3. Jadi, kalau sini 6, mungkin sebab rintangan sama, mungkin akan jadi sini 2. Sini akan jadi 2. Sini akan jadi 2. Sebab 6, dia pecah jadi 3 liter. 1 liter dia akan pecah jadi 3. Okey, dia akan jadi pecah 3. Okey. Yang ini apa? Ini cikgu ajar awak. Ini adalah untuk nilai rintangan berkesan. Rintangan berkesan kena buat 1/R. Nanti cikgu ajar awak jangan risau. Okey, boleh? Okey. Kita tengok soalan. Perhatikan rajah Rita di atas, bacaan nilai ammeter. Ini awak tengok kat sini. Ammeter ni adalah 1.5. Nampak dekat sini ada 1.5. Ini saya letak 1.5. Bacaan voltmeter V itu adalah 3 volt. Dekat sini adalah 3. Semua perintah mempunyai rintangan yang sama. Jadi kat sini semua adalah 2, 2, 2. Rintangan dia sama. Berapakah nilai A1? Sebabkan nilai rintangannya sama, jadi 1.5. Okay, kat sini 1.5 kan. Jadi 1.5 ni, dia pecah 3 lah. Dia pergi sini 1, dia pecah pergi sini, dia pergi sini. Dia pecah 3. Jadi 1.5 dia akan pergi sini 0.5. 0.5 dengan 0.5. Sebab 1.5 tu dia pecah 3. Arus tu dia pecah. Jadi bacaannya awak akan dapat 0.5 ampere. Okey, itu untuk A. Okey, A1. V1 senang. V1 kalau 3, jadi kat sini kalau 3 volt, kat sini pun 3, 3, 3. Sebab ingat, kalau untuk beza keupayaan atau voltage, dia sama sahaja. Kalau atas 3, jadi bawah dia semua 3. Okey, rintangan berkesan. Ini cikgu nak ajar awak. Okey, rintangan berkesan ni macam mana? Okey. Cuba padam Boleh Okey, dekat sini kalau awak perhatikan kat sini, dia ada 3 perintang macam ni. Sekejap cikgu lukis. 1 2 ohm 2 ohm 2
2 ohm. Okey. Sekarang ni kita nak jadi satu macam ni. Kita nak nilai macam ni. Okey, nak dapat rintangan berkesan, ini kita kena buat 1/R. Memang kita kena buat 1/R. Kita nak R tau. 1 bahagi dengan 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 bahagi dengan 2. Jadi 1/R akan dapat berapa? Akan dapat 3/2. Ingat, kita dekat sini, kita bukan nak 1/R. Kita nak apa? Kita nak R. Jadi R sama dengan 2/3. Fizik tak boleh dalam pecahan dia mesti dalam bentuk decimal places. Jadi 2/3 akan dapat berapa? 0.67. Jadi unitnya apa? Unitnya adalah ohm. So itulah dia macam mana nak dapat nilai perintang. Jadi nilai rintangan berkesan. Jadi kat sini jawapannya adalah 0.67 ohm. Okey, boleh? Boleh tak ni? Boleh? Tak boleh? Dapat? Boleh ke? Okey, kita kalau yang tak berapa nak boleh tu, yang boleh tu bagus ya. Yang tak berapa nak boleh tu, kita tengok lagi contoh. Kita tengok lagi contoh, beberapa contoh supaya awak nampak ya. Okey. Okey. Jadi bagi contoh kedua. Banyak contoh hari ni. Okey. Okey, contoh kedua kat sini. Okey. Perhatikan raja litar di bawah diberi bahawa nilai bacaan A1 dan A2 adalah masing-masing 2 ampere. Okey, berapakah nilai? Okey, awak tengok kat sini. Okey, kat sini dia kata 2 ampere, 4, maksudnya A1 kat sini 2, kat sini adalah 4. Jadi kat sini awak tambah sajalah. A ni kat sini sebab 2. Kat sini awak akan dapat 2 tambah dengan 4. Jadi awak akan dapat kat sini jawapannya adalah 6. 6 ampere. Itu bacaan A kat sini awak kena tambah. Okey. Kemudian dekat sini kalau awak perhatikan kat sini, ini tertinggal ya. Di kat sini adalah tertinggal. Ini sebenarnya adalah 6 volt. Dia tertinggal satu tertinggal. Jadi kat sini kalau awak tengok, okey, beza bacaan wattmeter sebab sini 6, jadi kat sini akan dapat 6, kat sini akan dapat 6 sebab ini adalah litar selari. Kalau litar selari nilai voltage dia, beza keupayanya adalah sama. Okey. Sekarang ni nak tengok nilai R1. Okey, jadi nak buat R1, awak kena buat macam ni. Buat macam cikgu buat tadi. Okey. Buat macam palang dia. Supaya kita nampak kat sini. Ni palang dia. Buat palang. Okey, jadi guna formula apa? Formula hukum Ohm. Formula hukum Ohm apa? V sama dengan IR. Kat sini kita pakai R1 lah. Sebab kita buat yang untuk R1 saja. Jadi V berapa? V kita akan dapat tadi dapat 6 kan? I ni kena pakai yang 2 ni lah. Sebab dia mengalir dekat situ. 2. Jadi R1. Jadi kita nak R1 berapa? Jadi R1 adalah 6 bahagi 2. Akan dapat 3 ohm. Itulah dia. Jadi R1 jawapannya adalah 3 ohm. Boleh. Okey, sekarang ni kita nak R2. Bila R2 pula, kita buat palang. Kita tahu palang ni nak tunjukkan yang ni bahagian ni je. Bahagian ni je. Jadi formula dia V sama dengan IR. Ingat dia pakai formula V sama dengan IR je. Tapi sekarang ni kita nak R2. Buat nombor 2 kat sini. Okey, jadi V berapa? V tu 6. I tu berapa? I ni kita ambil 4 lah. Sebab dia mengalir ke 4 tu. Okey, 4. Jadi R2. Jadi R2 sama dengan 6 bahagi 4. Jangan buat 6 bahagi 4 tak boleh. Dia adalah 1.5 ohm. 1.5 ohm. Okey, boleh? Okey, kemudian nak cari rintangan berkesan. Jadi nak dapat rintangan berkesan ni cikgu dah ajar awak tadi. Sebab ini adalah litar selari, maka kena buat macam mana? Kena buat 1/R sama dengan 1/R1 berapa? R1 kat sini adalah 3.
tambah dengan 1 per, kat sini R2 1.5. Awak tekanlah kalkulator terus ya. Tekan kalkulator terus. Awak dapat tak nilai R kat sini ialah 1 ohm. Cuba tekan sekarang. Dapat tak? Tekan kalkulator terus. Tak payah nak darak-darak pun mana. Cuba tekan kalkulator sekarang, dapat tak 1 ohm untuk rintangan berkesan? Yang ni. Cuba tekan kalkulator sekarang. Dapat? Bagus. Bagus Alik. Tekan kalkulator. Kita ada teknologi. Guna teknologi. Okey, dapat guna teknologi. Jangan tak guna teknologi. Okey. Guna teknologi. Okey, boleh dapat Boleh? Okey. Cikgu dalam apa dia tak nampak je. Apa Alik? Sekejap, cikgu tengok komen sekejap. Cikgu, yang pecahan alitas sendiri berbeza kepada alitas itu macam mana je? Pecahan. Macam mana Alik? Tak faham Alik. On kamera Alik. On mic Alik. Tak faham. Not atas. Yang mana? Oh yang ni. Ni. Okey, ini awak abaikan. Okey, yang ni awak abaikan. Sebab benda ni complicated. Tunjuk macam cikgu buat tu. So ini awak boleh abaikan. Okey. Terus macam cikgu buat ni. Okey. Okey, lagi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Jadi